Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu topik iaitu konsep etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan ahli kumpulan. Nama saya Cik Wan Solihah binti Cik Wan Noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amrul Syafiq bin Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Ahmad Suhaimi. Nama saya Siti Roshasnita binti Syari. Assalamualaikum, nama saya Amy Zahira binti Abdullah. Dalam meniti arus kemodenan ini, kita tidak dapat menyangkal bahawa semua pihak sedang berpusu-pusu untuk membangunkan bangunan-bangunan di Malaysia. Tidak dinafikan juga dalam era pasca perindustrian dan pasca globalisasi yang serba mencabar minda, akal serta kemahuan masing-masing dalam mengejar arus pemodenan tanpa sedikit pun menghiraukan alam sekitar yang dulunya menimbun menghiasi lapisan bumi, kini sedang giat dihakis oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Allah telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi serta segala yang ada padanya, dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Berdasarkan surah yang dinyatakan, tidak ada satu pun yang dapat menguasai langit dan bumi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah termasuk juga dengan alam sekitar yang sekarang ini kita dapat rasakan kenikmatan, ketenangan dan kehijauan daripada sumber-sumber mineral yang terdapat pada pokok-pokok di sekeliling kita. Umum mengetahui etika terhadap alam sekitar amatlah penting dipraktikkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Malaysia, tidak kira bangsa, agama atau pangkat seseorang itu. Semua orang mestilah mempunyai rasa bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar yang saban hari semakin kritikal dan kerana pembalakan haram, pembuangan bahan kimia ke dalam sungai dan pencemaran bau. Menurut Kamus Dewan, etika ialah nilai-nilai akhlak atau adat yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sekumpulan manusia. Justru itu, etika terhadap alam sekitar sangat wajar diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana alam sekitar bukan sahaja dapat menjadikan ekosistem yang stabil, malahan juga ianya dapat memelihara habitat dan hidupan liar. Hal ini demikian kerana jika hutan-hutan telah diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, di manakah hidupan liar ini akan berteduh. Sebagai contoh, baru-baru ini pada 30 Mei telah berlaku gangguan gajah liar di beberapa buah kampung sekitar Kuala Tahan Jerantuk. Jadi, kita dapat lihat di sini kesan pembalakan haram tanpa kawalan. Untuk mengulas dengan lebih lanjut, saya serahkan kepada Nur Syazwani. Kerosakan alam sekitar yang terjadi disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab dan daripada mereka yang bersikap tamak untuk tujuan pembalakan dan pertanian. Namun begitu, terdapat isu-isu yang muncul terhadap alam sekitar iaitu isu pencemaran tanah disebabkan oleh pembalakan haram tanpa kawalan. Isu seperti ini kerap berlaku sehingga hari ini kerana mereka yang melanggar arahan dari pihak berkuasa dan mereka yang tidak bertanggungjawab. Apabila terjadinya isu penebangan hutan tanpa kawalan, akan terjadinya impak yang besar terhadap ekosistem hutan tersebut. Sebagai contoh, hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan seperti flora dan fauna akan mengalami kepupusan dan juga terjadinya hakisan tanah, banjir serta peningkatan suhu dunia. Bilangan tumbuhan dan haiwan liar akan semakin berkurangan kerana manusia telah memusnahkan tempat tinggal mereka. Dan setiap hari dan setiap tahun, bilangan haiwan liar akan semakin berkurangan. Sebagai contoh, haiwan liar seperti singa, gajah setiap tahun mengalami kepupusan dan mereka adalah merupakan haiwan yang terancam.
Selain itu, akibat daripada pembalakan haram tanpa kawalan juga akan menyebabkan hakisan tanah. Kebiasaannya, hakisan tanah juga akan menyebabkan bencana alam yang lain seperti banjir dan tanah runtuh. Proses hakisan tanah tidak akan berhenti di situ sahaja, tetapi jika hujan turun di satu tempat yang agak lama dan tempat tersebut tidak mempunyai apa-apa tumbuhan, maka akan berlakunya banjir kilat. Sesungguhnya, setiap pihak perlu berusaha dan memberikan kerjasama yang baik agar dapat menangani setiap cabaran dalam menjaga alam sekitar. Sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita perlu mengambil langkah yang proaktif dalam menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, kita perlu mengikuti undang-undang yang telah dikuatkuasakan oleh Akta Kualiti Alam Sekitar. Seterusnya, etika yang baik juga perlu diikuti oleh setiap lapisan masyarakat, iaitu perlu membuat penghutanan semula. Jabatan Perhutanan rancangannya strategik dan sistematik agar dapat mengekalkan kualiti alam sekitar dan mengekalkan habitat flora dan fauna serta hidupan liar yang lain. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin dalam mengamalkan etika yang baik dan terpuji, kita perlulah bergandeng bahu dan bekerjasama dengan setiap manusia agar dapat menjaga alam sekitar dengan baik. Kedua ialah pembuangan sisa toksik. Yang pertama, pencemaran air. Faktor yang menyumbang berlakunya pencemaran air ialah hasil daripada pembuangan sisa-sisa kimia atau toksik dari kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan berlakunya pencemaran air dan memberi impak yang besar terhadap penduduk yang berada di sekitar. Seperti yang kita sedia maklum bahawa air adalah keperluan bagi semua kehidupan untuk meneruskan hidup, seperti untuk mandi, makanan dan sebagainya. Yang kedua, mengancam kehidupan akuatik. Pencemaran air bukan sahaja melibatkan penduduk setempat terkesan tetapi telah mengancam hidupan akuatik seperti penyu, ikan dan lain-lain. Pencemaran air seperti melepaskan sisa bahan kimia ke dalam sungai atau laut telah menghancurkan sistem kehidupan laut. Yang ketiga, pertumbuhan bakteria. Sampah yang dibuang ke dalam sungai boleh menyebabkan terjadinya bakteria dan saliran sungai akan tersumbat. Kegagalan masyarakat dalam menjaga kualiti alam sekitar akan membuatkan orang sekeliling mendapat penyakit yang tidak diketahui punca kerana tidak menjaga kebersihan sungai dengan baik. Oleh hal demikian, setiap perlakuan yang ingin dilakukan perlulah fikir secara rasional dan bijak agar tidak mengundang kesusahan kepada orang lain. Dengan adanya sistem pengurusan yang sistematik akan mengimbangkan keperluan ekonomi dan kualiti alam sekitar. Seterusnya, mendedahkan ilmu tentang kesihatan persekitaran dalam kalangan budaya masyarakat di Malaysia boleh menyumbang kepada pengurangan pembuangan sisa toksik kepada sungai. Hal ini demikian kerana ia sebagai salah satu kaedah bagi mencegah dan menyelesaikan isu supaya dapat difahami, dihayati serta dipraktikkan dalam konteks pengajaran formal kurikulum di sekolah. Pembuangan sampah yang berleluasa. Yang pertama, pencemaran bau. Pembuangan sampah secara berleluasa telah menyumbang kepada pencemaran bau. Seperti yang kita sedia maklum bahawa pembuangan sampah adalah perkara yang paling tidak bermoral bagi masyarakat kita. Ianya kerana dengan buang sampah telah menyumbang kepada bau yang kurang enak. Dalam kehidupan harian kita perlulah mengelakkan daripada membuang sampah merata-rata kerana kita tidak boleh mengakibatkan atau menjadi punca pencemaran bau yang kurang enak dibau oleh sekeliling masyarakat.
Pembuangan sampah merata-rata telah mendorong kepada berlakunya kesan negatif kepada diri kita sendiri jika kita membuang sampah di merata-rata tempat. Pembuangan sampah di kawasan yang tidak sepatutnya telah mengundang bau yang busuk dan menjejaskan kehidupan lain. Sebagai seorang yang mempunyai kesedaran sivik, kita mestilah peka di mana untuk kita membuang sampah dan sentiasa tahu tanggungjawab sebagai seorang manusia. Yang kedua, pembuangan sampah yang berleluasa telah menyebabkan pencemaran air. Ianya kerana penggunaan air yang tercemar telah secara tidak langsung telah mengakibatkan pelbagai jenis penyakit. Ianya kerana dengan sampah yang dibuang ke dalam sungai atau laut telah menyumbang kepada salah satu punca penyakit yang didapati oleh masyarakat. Pencemaran air juga boleh mendorong kepada pupusnya hidupan akuatik seperti ikan di sungai atau lain-lain. Selain itu, pembuangan sampah secara berleluasa ke dalam sungai juga boleh menyebabkan longkang tersumbat. Dengan demikian, ianya boleh berlaku banjir. Ianya kerana sistem peparitan yang tidak lancar boleh menyebabkan air tersumbat. Apabila berlakunya hujan, keadaan setempat boleh terjadinya banjir kilat. Yang ketiga, menjejaskan keindahan alam. Pembuangan sampah sarap secara berleluasa telah menyebabkan keindahan alam terjejas kerana masyarakat yang membuang sampah di merata-rata tempat. Jika ada pelancong datang melancong di sekitar kawasan kita, ianya boleh mengakibatkan kurang bagus bagi pandangan mereka kerana mereka datang untuk melihat keindahan alam tetapi terdapat banyak sampah yang dibuang oleh masyarakat setempat. Ia tidak bagus. Sebagai contoh, di pantai atau pusat-pusat pelancongan terdapat segelintir masyarakat yang kurang mempunyai kesedaran tentang pembuangan sampah di tong sampah. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita mestilah tahu di mana untuk membuang sampah supaya tidak berlakunya pembuangan sampah merata tempat dan menjejaskan keindahan alam kita. Oleh hal demikian, terdapat beberapa etika yang perlu diamalkan oleh setiap manusia agar pembuangan sampah yang semakin berluasa ini dikurangkan. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman dalam surah Al-Baqarah di mana beliau menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan. Oleh hal demikian, kita sebagai khalifah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar dari sebarang perlakuan yang boleh mendorong kepada pencemaran. Poin yang terakhir ialah pembakaran terbuka. Menurut laporan daripada My Metro, terdapat sebanyak 4,409 aduan yang telah diterima oleh Jabatan Alam Sekitar mengenai pembakaran terbuka bagi tempoh Januari sehingga September. Hal ini demikian kerana pembakaran terbuka yang semakin berluasa ini makin memburukkan keadaan sekeliling. Melalui poin ini, kita akan mengetahui punca pembakaran terbuka, kesan pembakaran terbuka dan langkah mengatasi pembakaran terbuka. Punca kepada pembakaran terbuka terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah pembakaran sampah atau daun kering di sekitar rumah, pembakaran bahan api di kilang dan penggunaan enjin kenderaan bermotor. Terdapat 4 kesan daripada pembakaran terbuka. Yang pertama ialah mendedahkan pelbagai jenis asid yang berbahaya dalam udara seperti emisi karbon monoksida, nitrogen oksida, karbon monoksida dan sebagainya. Kedua, kesihatan manusia. Manusia akan mudah menghadapi pelbagai jenis penyakit terutama dari segi respirasi kerana menghirup udara yang tercemar. Ketiga ialah kerosakan tanaman.
Kekurangan udara dari segi karbon dioksida untuk proses penghasilan klorofil ini akan mengakibatkan tumbuhan menjadi kekuningan atau mati. Dan terakhir ialah bangunan. Bangunan-bangunan yang diperbuat daripada batu kapur akan mudah mengalami keretakan atau roboh. Antara langkah dalam mengatasi pembakaran terbuka, yang pertama ialah pengawalan rapi setiap pembakaran oleh jabatan yang bertanggungjawab. Jabatan Alam Sekitar JAS hendaklah sentiasa memantau setiap pembakaran terbuka yang dilakukan oleh setiap manusia. Kedua ialah penggunaan petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Ketiga, meningkatkan penanaman pokok. Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Yang terakhir ialah meninggikan serombong asap dan memasang alat penapian asap di kilang. Pihak berkuasa mesti mewajibkan pihak kilang meninggikan serombong asap sebanyak 30 meter ke udara. Serombong asap juga hendaklah dipasang alat penapis asap agar asap yang dilepaskan merupakan asap yang telah dirawat dan tidak mencemarkan udara. Kesimpulannya, persoalan dalam menjaga alam sekitar adalah persoalan moral yang terdapat dalam diri masing-masing. Hal ini demikian kerana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitar, ianya sangat bergantung kepada individu itu sendiri. Semua individu ataupun manusia mestilah mengikut peradaban masing-masing dalam menghayati nilai-nilai moral, kasih sayang dan sikap tidak sewenang-wenangnya memusnahkan alam sekitar. Jika semua orang mempunyai sikap yang bertanggungjawab ini, sudah tentu pencemaran sungai, pembalakan haram dan pencemaran bau tidak akan berlaku lagi kepada negara kita. Untuk negara Malaysia, sudah tentu mempunyai rekod yang sangat cemerlang dalam kebersihan di antara negara-negara di Asia. Dalam aspek penjagaan, justru itu, semua orang di Malaysia haruslah memainkan peranan penting. Bukan sahaja kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Alam Sekitar sahaja yang perlu memelihara dan memelihara alam sekitar. Jika kita faham mengenai etika terhadap alam sekitar, dan menurut peradaban masing-masing, sudah tentu alam sekitar terhindar daripada masalah-masalah yang dinyatakan di atas. Terdapat beberapa cadangan untuk etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu yang melanda. Pertama sekali ialah pendidikan haruslah bermula daripada rumah. Hal ini demikian kerana pendidikan yang bermula daripada rumah sangat penting kerana ibu bapa bakal mencorakkan anak-anaknya untuk berdisiplin dan bersikap baik terhadap alam sekitar dan seterusnya mencorakkan juga betapa pentingnya alam sekitar kepada negara. Okey, untuk yang kedua, kerajaan Malaysia mestilah melakukan transformasi kepada Kementerian Alam Sekitar. Hal ini boleh dilakukan dengan memeriksa staf-staf di Kementerian Alam Sekitar yang terlibat dalam rasuah. Hal ini demikian kerana jika terdapat juga masalah-masalah rasuah ini akan memberi jejas kepada negara sebagai contoh aktiviti pembalakan haram dan pencemaran sungai dan juga bahan kimia dan sebagainya. Ini tidak mustahil staf-staf tersebut telah disogok dengan wang-wang haram oleh syarikat-syarikat pembalakan haram yang tidak bertanggungjawab. Usaha ini mestilah mendapat komitmen yang sepenuhnya daripada pihak kerajaan dan juga pelbagai pihak untuk mengatasi masalah rasuah di kalangan staf-staf alam sekitar di Malaysia. Secara tuntasnya, alam sekitar yang bersih merupakan jantung dan nadi untuk kehidupan di dunia ini. Masyarakat tidak boleh membutakan hati, memekakkan telinga dan menutupkan mata dalam menangani masalah ini. Segala usaha akan menjadi sia-sia. Jadi, dengan ini semua rakyat di Malaysia haruslah memainkan peranan penting dalam bersama-sama menjaga alam sekitar di sekitar kita.